Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-90 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Semalam kita telah pun membicarakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan khutbahnya. Yang pertama, baginda selalu ya memberi peringatan tentang bid'ah, bahayanya dan kepentingan untuk kita menjauhinya ya. Hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-11, iaitu yang kedua, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Bererti khutbah itu ditujukan kepada semua lapisan umat Islam ya. Ini kerana orang-orang yang hadir untuk mendengar khutbah Jumaat, Aidilfitri dan Adha terdiri daripada semua lapisan umat Islam pada masa itu ya. Ada di antara mereka adalah sahabat yang senior seperti Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Dan ada juga antara mereka yang masih muda dan cergas ya, seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dan ada ramai di antara mereka juga merupakan orang-orang yang awam. Lebih penting, antara mereka ada asalnya orang-orang Arab Badui. Yang ini mereka yang hidup di pendalaman secara nomad ya, tinggal dalam kemah dan sering berpindah randah di kawasan padang pasir. Dan ada juga di antara mereka ini asalnya orang ajam, iaitu orang yang bukan bangsa Arab ya, bukan asalnya bangsa Arab. Mereka ini baru pindah ke Madinah dan untuk memeluk Islam dan berjinak-jinak dengan bahasa Arab ya. Jadi pelbagai lapisan masyarakat ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu menyampaikan khutbah baginda dalam bahasa Arab yang mudah ya, yang jelas, iaitu satu maksud dan terus kepada maksud yang dikehendaki itu. Ya, direct to the point. Supaya apa? Ini untuk menghindar daripada terjadinya maksud yang tersirat, tidak sampai apa yang maksud nak disampaikan, ataupun ada perkataan yang memiliki dua maksud ya. Ini penting supaya khutbah baginda itu dipahami oleh semua, khasnya lapisan awam, iaitu orang-orang Badui dan orang-orang ajam ya. Oleh itu, apabila baginda memulakan khutbahnya, baginda akan membaca, sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Ini adalah bahasa Arab yang sangat mudah, jelas, satu maksud terus kepada maksud yang dikehendaki. Ya? Jadi tak perlu dan tak boleh untuk mengalih kata-kata baginda kepada seperti yang lain-lain dengan alasan ilmu balaghah, ya, ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu usul dan lain-lain ya. Sekalipun ilmu-ilmu ni semuanya sangat penting dan bermanfaat ya. Namun ada sebahagian yang menyalahgunakannya untuk kepentingan peribadi atau aliran pilihan sendiri. Jadi mereka menyalahgunakanlah ilmu-ilmu ini untuk mengalihkan perkataan yang Nabi guna supaya dapat difahami mengikut kehendak mereka, kehendak orang-orang yang menafsirkan hadis Nabi mengikut hawa nafsu mereka, tidak sebagaimana yang Nabi fahamkan kepada para sahabat baginda ya. Oleh itu ya, apabila Rasulullah menyebut perkataan kullu, maka ia bermaksud setiap. Jadi tak perlu dan tak boleh untuk kita mengalihkannya kepada kebanyakan atau sebahagian. Ya. Demikian juga apabila Rasulullah menyebut setiap bid'ah adalah sesat, tak perlu dan tak bolehlah kita membahagikan pula bid'ah itu kepada yang baik, yang buruk, terpuji dan tercela, atau kepada hukum dia wajib, sunat, mubah, makruh dan haram ya.
Tak perlu dan tak boleh juga kita berkata bid'ah itu adalah lafaz yang umum tetapi dengan maksud yang khusus. Ya. Seandainya maksud yang dikendaki oleh Rasulullah adalah sebahagian bid'ah ataupun kebanyakan bid'ah saja, atau bid'ah itu terbahagi kepada beberapa jenis, sudah pasti baginda akan berketubah sedemikian agar difahami secara jelas oleh semua lapisan umat Islam pada masa itu. Ya. Seandainya maksud yang dikendaki oleh Rasulullah adalah khusus, baginda sendiri akan mengkhususkannya supaya tak timbul salah faham di kalangan umatnya. Seandainya bid'ah itu hanyalah perkara yang bertentangan dengan syariat atau memudaratkan tujuan syariat, pasti baginda akan memperincikannya. Ya. Namun apabila baginda tidak melakukannya, bererti baginda memang tidak bermaksudkan sedemikian. Ya. Memang diketahui bahawa terdapat sebahagian sarjana Islam rahimahullah yang melakukan pengalihan, pembahagian dan pengkhususan tersebut. Ya. Para sarjana ini semua kita sayangi dan kita hormati. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlulah lebih kita sayangi dan hormati serta diberi ikutan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi lagi, ya. Jadi ini yang hendak saya sampaikan, yang hendak Ustaz highlightkan kepada kita. Hatta ada sarjana-sarjana Islam yang cuba mengalihkan perkataan qulu itu kepada mengikut ilmu balaghah, ya, ilmu nahwu dan sebagainya itu, tetapi tidaklah boleh kita mengenepikan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kerana Rasulullah lebih sepatutnya kita sayangi dan kita hormati berbanding dengan pendapat-pendapat sarjana Islam yang lain. Ya. Kalau kita lihat di penghujung perkataan sarjana Islam, Ustaz menuliskan perkataan rahimahullah. Okey, jadi di sini hendak saya highlightkan bahawa apabila kita jumpa adanya perkataan-perkataan rahimahullah di penghujung nama-nama sarjana Islam, seperti contohnya kita menamakan Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah itu makna daripada perkataan rahimahullah itu, ya? Perkataan ini bermaksud semoga Allah merahmati mereka. Ini merupakan cara kita menyayangi dan menghormati mereka dengan kita mendoakan mereka. Ya. Jadi di penghujung nama-nama sarjana Islam itu kita sebut rahimahullah, iaitu dengan bermakna semoga Allah merahmati mereka. Ya, ini berbanding dengan apa yang telah kita pelajari semalam, iaitu di penghujung nama-nama sahabat kita akan membacakan perkataan iaitu radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, ya, yang mana ini merupakan pujian Allah kepada mereka. Maknanya Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Ya, sudah tentu ini satu kedudukan yang tinggi kerana ia merupakan pujian ataupun endorsement Allah kepada para sahabat Rasulullah. Ya, itu supaya kita faham. Ya. Dan apabila kita lihat di sini bahawa apa yang kita katakan, kita sepatutnya lebih lagi menyayangi dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan siapa sekalipun manusia lain, itu kita katakan bahawa inilah yang sepatutnya kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang seharusnya kita ikuti dengan sepenuh hati kita, ya, dan itu juga merupakan ibadah yang mana kita memang seharusnya menyayangi ibadah hati, ya, menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta melebihi diri kita sendiri. Okey. So sekarang kita pergi kepada yang ketiga, iaitu apabila Rasulullah memulakan khutbahnya dengan bersabda,
Sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baharu dalam agama. Setiap perkara baharu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Maka ini menjadi perkara pokok, ya, perkara asas dasar dalam isu bid'ah itu sendiri. Ya, kerana baginda mengucapkannya tanpa ada apa-apa sebab di belakangnya. Ya, ataupun kita panggil asbab al-wurud, kenapa sesuatu perkara itu terjadi, ya, dan dalam konteks yang umum. Maka ianya tidak terkait dengan apa-apa konteks yang khusus. Oleh itu, hadis ini tidak boleh kita fahami, kita kecualikan atau kita bataskan maksudnya oleh hadis-hadis yang lain. Ya. Hakikat ini hendaklah kita pegang dengan kuat kerana ada saja pihak yang cuba menafsirkan, mengecualikan atau membataskan hadis Rasulullah ini dengan hadis-hadis yang lain. Padahal yang benar, hadis-hadis yang lain itulah yang sepatutnya kita tafsir, kita kecualikan atau kita bataskan di bawah naungan hadis ini. Ya. Atas dasar itu juga seluruh buku ini Ustaz tulis untuk dengan menggunakan hadis tersebut ni, hadis di atas yang kita bacakan tadi sebagai pokok dasar dan asas perbincangan seterusnya, ya. Okey. Kemudian pujian dan sanjungan yang dimaksudkan boleh dirujuk kepada sebuah hadis lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan khutbahnya dengan mengatakan bahawa segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami memohon pertolongannya dan kami memohon keampunannya. Kami berlindung kepada Allah daripada keburukan diri kami dan daripada kesalahan amalan kami. Ya, ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Ya, ini merupakan peringatannya serta penegasan tauhid al-rububiyah bahawa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak untuk memberi hidayah atau sebaliknya. Namun ini tidaklah bererti Allah itu berlaku zalim dalam urusan hidayah dan kesesatan. Ya. Allah Azza wa Jalla tetap memberikan ruang kepada manusia untuk mengkaji, berfikir, menganalisa dan memilih sebagaimana firman Allah. Dan katakanlah kebenaran itu daripada Allah, Tuhan kalian. Maka sesiapa yang kehendaki, dipersilakanlah beriman. Sementara sesiapa yang kehendaki, dipersilakan untuk ingkar, iaitu kafir. Daripada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-29. Ya? Jadi di sini Ustaz ada memberikan nota kaki tentang apabila kita menyebut nama Allah, Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada sebahagian kita yang tak tahu, hanya sekadar membaca, melafazkannya saja. Ya? Sebenarnya perkataan Azza wa Jalla itu bermaksud Allah yang Maha Perkasa. Diambil daripada nama Allah Al-Aziz, ya. Lagi Maha Agung, ya. Iaitu nama Allah Al-Jalil. Maka bila kita sebut pelbagai pujaan kita, penghormatan kita, segala puji-pujian bagi Allah dengan menyebut nama Allah, di antaranya kita mengatakan Allah Azza wa Jalla bermakna Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, ya. Semoga sedikit sebanyak ini memberi info kepada kita, ya. Um, Dalam surah Al-Kahfi ini, apabila Ustaz mengambil petikan daripada ayat yang ke-29 ini, jika kita ingin melihat apakah keterangan lanjutnya, boleh saja kita semak dalam buku Ustaz, iaitu 47 persoalan qada dan qadar yang boleh kita muat turun di www.hafizfirdaus.com, ya, yang mana Ustaz ada menulis buku tentang persoalan mengenai khadar dan khadar ini. Bolehlah kita melayari website Ustaz, ya.
Jadi apa yang dapat kita katakan di sini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahawa Allah lah yang berhak memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah lah juga yang menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki, maka jangan kita mengambilnya secara negatif, ya, bahawa Allah tidak berlaku zalim terhadap hamba-Nya, ya. Ha, Allah tidak berlaku zalim terhadap hamba-Nya di dalam urusan memberikan hidayah ataupun kesesatan kepada hamba. Kerana Allah telah pun memberi kepada kita untuk mengkaji, berfikir, analisa dan memilih sebagaimana Allah menganugerahkan kita otak, ya. Hendaklah kita tidak seterusnya mengatakan seperti kata-kata orang-orang yang tidak beriman yang akhirnya menyalahkan Allah di dalam berlakunya qada dan qadar ketentuan Allah ke atas dirinya, ya. Saya kira cukup untuk setakat itu pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi tentang apakah maksud yang dikatakan sebenar-benar perbicaraan, ya. Kita sambung apalagi daripada hadis yang kita bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.